أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba', yang saya muliakan tuan-tuan ahli jawatan kuasa pengurusan Surau Al-Jalil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan buat kita, memberikan peluang kepada kita dengan bantuannya, dengan hidayahnya. Maka alhamdulillah kita dapat sama-sama berkumpul sekali lagi setelah kita menunaikan salat fardu maghrib dan kemudian duduk sebentar untuk mendengar sedikit perkongsian daripada saya, dan insya-Allah kita akan menyambung pengajian ataupun pembacaan hadis daripada kitab hadis 40 yang telah dikarang, yang mana hadisnya yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29. Jadi tuan-tuan yang mana ada buku, kalau ada buku boleh buka, boleh lihat pada hadis yang ke-29. Dan insya-Allah kita akan sama-sama kita melihat hadis yang ke-29 ini. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita apa yang ingin disampaikan dan apa yang terkandung di dalamnya. Hadis yang ke-29 ini kalau kita lihat secara umumnya, ianya adalah satu hadis yang sedikit panjang kalau kita nak bandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Dan bila hadis ini panjang, maka dia terkandung di dalamnya beberapa perkara. Dan boleh kita sebutkan di sini terdapat lebih kurang ada 4 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang mana keempat-empat perkara ini adalah perkara usul ataupun kita katakan perkara paling asas bagi agama kita, agama Islam, dan ianya adalah sesuatu hadis yang perlu kita pegang kerana di dalamnya juga memberikan panduan kepada kita bagaimana cara untuk kita masuk ke dalam syurga dan bagaimana untuk kita juga menjauhkan diri kita ini daripada api neraka. Kalau kita perhatikan, boleh saya sebutkan di sini dalam hadis ini, nanti insya-Allah kita akan bacakan. Ada 4 perkara yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan tentang rukun Islam yang menjadi asas kepada agama kita. Seterusnya Nabi SAW menyebutkan tentang amalan-amalan sunat, an-nawafil, amalan-amalan sunat sebagai tambahan. Bahkan di dalam hadis ini ditentukan ataupun Nabi SAW menunjukkan dalam amalan-amalan tersebut, amalan apakah yang paling agung ataupun yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi SAW juga menyebutkan tentang amalan fardu kifayah. Setelah kita adanya perkara wajib, perkara sunat, dan ada juga perkara yang difardukan kepada kita tetapi ianya pada bahagian ataupun pada takat fardu kifayah, iaitu membicarakan tentang jihad. Dan seterusnya yang terakhir daripada hadis ini, bagaimana Nabi SAW menceritakan, mengkhabarkan kepada kita tentang perihal untuk kita menjaga lidah
Ataupun lebih mudahnya kita kata perihal untuk kita menjaga tutur kata kita. Baik, mari kita lihat hadis yang telah diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabah, dan saya tak berhajat untuk bercerita tentang perawi ini kerana dalam hadis yang sebelum ini kita telah bincangkan tentang siapa Muaz bin Jabal. Jadi kita akan terus kepada apa hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu an. Baik, an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idni minan nar. Muaz bin Jabal, dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, akhbirni, khabarkan kepada aku, beritahu kepada aku, bi'amalin, amalan, yudkhiluni al-jannah, yang memasukkan aku ke dalam syurga, wa yuba'idni minan nar, dan menjauhkan aku daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jawab Nabi? Qala laqad sa'alta an 'azim. Nabi berkata, sesungguhnya kamu telah bertanyakan tentang sesuatu perkara yang sangat besar, sesuatu perkara yang sangat agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Dan perkara ini akan jadi mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dia melakukan perkara tersebut. Dan perkara tersebut apa dia? Yang pertama Nabi kata, ta'budallah la tusyrik bihi syai'a. Kita sembah Allah dan kita tidak sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Dan kemudian diikuti dengan menunaikan ataupun mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan juga wa tahujjul bait, dan kita menunaikan haji di Baitullah, iaitu di Makkahul Mukarramah. Kemudian kata Nabi SAW, thumma qala, ala adulluka ala abwabil khair. Nabi tanya lagi kepada Muaz bin Jabal, mahukah aku tunjukkan, adulluka, atau bermakna urshiduka, aku tunjukkan kepada kamu, ala abwabil khair, mengenai pintu-pintu kebaikan. Maknanya Nabi SAW, yang pertama Nabi dah cerita tentang rukun Islam. Rukun Islam ni wajib, semua orang buat. Kita yang pertama, anta'budallah, kita beribadah ataupun kita menjadikan Allah itu satu tempat kita sembah. Maka itulah yang terkandung di dalam syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya kita bersaksi, naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita mengiktiraf, Nabi SAW menyaksikan juga bahawa Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tunaikan solat, kita berpuasa, tunaikan zakat, dan seterusnya mengerjakan haji. Jadi selepas itu Nabi bertanya lagi kepada Muaz, nak membuka jalan-jalan kebaikan yang lain. Dalam maknanya adalah perkara-perkara sunat yang lain. Kerana apa? Seseorang itu selepas dia melakukan perkara yang wajib, maka yang dituruti selepas itu adalah perkara-perkara sunat. Kalau kita perasan ataupun kita lihat pada hadis yang sebelum ni, kita ada bincangkan seorang A'rabi, seorang Arab Badui datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, kalau aku solat, aku melakukan perkara yang dihalalkan oleh Allah, perkara yang halal aku halalkan, perkara yang haram aku haramkan, adakah aku akan masuk syurga? Kata Nabi SAW, ya, kamu akan masuk syurga. Semata-mata dengan kita melakukan perkara yang wajib, kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat juga apa? Menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan mengharamkan segala perkara apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Dalam erti kata lain, kalau kita lakukan perkara yang wajib saja, yang kita sebutkan dalam rukun Islam dan juga amalan-amalan yang wajib kita lakukan, adakah kita akan masuk syurga? Kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memerlukan juga sesuatu perkara yang kita sebutkan sebagai, orang kata apa? Bonus ataupun tambahan. Yang mana kalau bekalan itu, kadang-kadang kita suka untuk kita membekalkan diri kita ni dengan benda yang banyak. Kalau kita nak mempersiapkan diri kita pada masa hadapan, kadang-kadang kita menyimpan wang
sikit sampai jadi satu simpanan, ataupun kita katakan pada satu tahap yang mana kita berpuas hati dengan dia. Dan begitu juga dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita buat perkara yang orang kata apa? Lepas syarat. Kalau dalam bahasa kita kata okey, syarat nak lepas ini. Kalau orang kata syarat nak masuk kerja sebagai contoh, tahap dia gini. So semua tu kita ada. Tapi kadang-kadang majikan dia nak cari orang yang mungkin ada personal skill, ataupun kita katakan kemahiran dalaman yang tidak ada pada orang lain. Mungkin dia ni berani ke hadapan, dia pandai berucap, dia ni banyak melakukan orang kata apa, perkara-perkara yang boleh kita katakan sebagai sukarelawan. So dia ada nilai tambah pada diri dia. So yang menyebabkan daripada hanya seseorang yang hanya boleh kita katakan hanya cukup syarat, tetapi apabila kita lebih daripada itu, maka menjadikan kita ini adalah pilihan yang lebih, akan dipilih lebih lagi oleh majikan kita. So begitulah yang diibaratkan, apabila kita telah melakukan perkara yang wajib, maka kita kena turuti dengan amalan-amalan sunat yang lain. Sebab itu kalau kita lihat di dalam surah Asy-Syurah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza faraghta fansab. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, sekiranya kita telah selesai melakukan satu amalan, fansab, maka kita cari amalan yang lain. Habis satu, kita berubah cari perkara yang lain. Sebab itu kalau kita lihat, kita solat, selalunya dia akan jadi cantik bila kita ikut solat jemaah. Kenapa saya kata gitu? Bila kita solat berjemaah, selalunya kita akan secara automatik, kita akan bangun, kita akan buat solat sunat. Dan jarang berlaku kalau orang tu semayang seorang-seorang, tuan-tuan. Perasan tak, tuan-tuan? Kadang-kadang kalau kita semayang seorang-seorang, mungkin dalam keadaan, kita kena mungkin dalam keadaan masa yang orang kata apa, terhad dan sebagainya, mungkin ada urusan dan sebagainya, kita disibukkan sedikit, mungkin kadang-kadang kita tak sempat untuk kita buatkan solat sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Tetapi kalau kita boleh hadir ke masjid sebagai contoh, kita solat secara berjemaah, selalunya bila habis tu, kita duduk, kita zikir, kita doa, kemudian dah habis, kita bangun, kita solat sunat, kemudian kita duduk sekejap, dengar tazkirah ataupun apa-apa perkongsian, yang mana kita kata, kita duduk dan kita beriman sesaat, kata para sahabat, kata para ulama dahulu, kita duduk untuk kita beriman sesaat. Maknanya kita dengar apa-apa pengajaran ataupun apa-apa pedoman yang mungkin boleh jadi kepada diri kita. Kita habis satu perkara, kita selesaikan satu. Kita buat, kita cari. Fa iza faraghta fansab. Kita selesai, kita buat perkara lain. Kita selesai, buat perkara lain. Kita boleh buat kalau kita ikut tertib. Dan jarang yang saya sebutkan tadi, kita boleh buat secara berseorangan. Sama je saya, tuan-tuan. Payah. Kalau kita boleh datang subuh awal, kita boleh solat sunat sebelum subuh. Kalau rasanya semayang sendiri tu, payah juga. Kalau kita boleh datang awal untuk solat zuhur secara berjemaah, sebelum tu kita akan boleh buat solat sunat dulu. Bahkan kita masuk masjid, kita akan buat solat sunat tahiyatul masjid. Seolah silsilah ataupun kita kata rantaian amalan itu macam terus menerus. So, kita memerlukan kepada amalan-amalan tambahan yang lain. Dan sebab itu Nabi SAW sebutkan, ala adulluka ala abwabil khair. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu, wahai Muaz, pintu-pintu untuk kebaikan. Jadi apa ni yang disebutkan? Yang pertama adalah as-sawmu junnah, iaitu puasa, yang mana puasa itu menjadi perisai, wiqayah, penahan daripada kita. Penahan, perisai untuk kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian Nabi SAW kata sedekah. Sedekah yang mana akan memadamkan keburukan, yang akan memadamkan dosa-dosa kita. Kama yudfi'ul ma'un nar, seperti mana air memadamkan api, kata Nabi SAW. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan seseorang itu
apabila dia solat pada waktu malam. Bermakna qiyamul lail, dia mendirikan malam tersebut. Summatala, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nabi membacakan dua ayat ini, ayat yang ke-16 dan juga ayat yang ke-17. Kemudian Nabi menambahkan lagi. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi. Kemudian Nabi tambah lagi, mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang apa? Ra'sul amr, perkara penting yang menjadi pasak, orang kata perkara pokok. Wa amudihi, dan juga tiangnya. Wa zarwati sanamihi, dan juga puncaknya. So ada tiga perkara ni. Nabi Nabi nak ceritakan tentang yang paling utama, asasnya apa? Apa dia benda yang mendirikannya, dan akhir sekali apa dia yang paling tinggi puncaknya. Maknanya seolah-olah macam satu gambaran Nabi SAW nak berikan kepada kita. Ada beberapa peringkat. Asasnya, apa yang berada di tengahnya, dan apa yang berada paling atas. Jadi zurwati sanamihi adalah puncaknya, yang paling tinggi. Qultu, kemudian kata Muaz, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, aku nak tahu benda ni. Kemudian Nabi kata apa? Ra'sul amril Islam. Perkara paling asas, paksinya adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa zurwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Nabi bertanya lagi, ala ukhbiruka bimalaki zalika kullih. Inginkah aku mengkhabarkan kepada kamu, wahai Muaz, bimalaki zalika kullih. Dalam benda yang kita sebutkan tadi, paksinya, tiangnya dan juga puncaknya, bimalaki zalika ni maksudnya apa yang menjadi kunci kepada semua tersebut. Apa kata Nabi SAW? Fa akhadha bilisanihi wa qala. Kemudian Nabi pegang lidah dan Nabi sebutkan, kuffa alaika haza. Jaga lidah kamu. Jaga lidah ini, kata Nabi SAW. Kemudian kata Muaz bin Jabal, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima tatakallamu bihi. Adakah kita nanti akan diambil tindakan ataupun akan dipersoalkan terhadap apa segala perkara yang kita sebutkan? Kemudian jawab Nabi SAW, sakilatka ummuka. Ibumu kehilanganmu. So nanti kita akan bincangkan sedikit kerana perkataan ini adalah perkataan kebiasaan Arab. Adat Arab apabila dia bertemu dengan perkara ta'ajub, perkara yang menakjubkan. So dia ada, orang kata macam kita ni biasalah kadang-kadang kita kalau dalam bahasa kita mungkin kita wow kan, kita banyak lagi perkara-perkara ataupun bahasa-bahasa yang boleh menunjukkan kepada kita apabila kita berasa ta'ajub. Maka saqilatka ummuka ini adalah seperti itu. Nanti kita bincangkan sedikit. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi SAW mengatakan, adakah manusia itu akan dilemparkan atau akan dimasukkan ataupun akan terjerumus di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala pada keadaan mereka itu dijerumuskan melalui mukanya, au qala ala manakhirihim, ataupun dimasukkan dengan dijerumuskan melalui hidungnya, illa hasaidu alsinatihim, dengan melihat kepada apa yang telah dilakukan ataupun apa yang telah dipertanggungjawabkan atau apa yang telah dituai. Hasaid ni maksudnya yang dituai daripada lidah kita ini, apa yang kita sebut. Baik, hadis ini riwayat Al-Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi menyebutkan hadis hasanun sahih.
Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi mari kita lihat sedikit apa yang Nabi SAW sebutkan. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada bahagian yang pertama ini, ianya dimulai dengan soalan Muaz bin Jabal kepada Nabi SAW. Muaz kata apa? Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Khabarkan kepadaku, wahai Rasulullah, amalan-amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, wa yuba'idni minan nar, dan menjauhkan aku daripada api neraka. Dan jawab Nabi, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanyakan tentang sesuatu perkara yang sangat besar, sangat agung. Di sini dapat kita lihat, tuan-tuan, sifat para sahabah, yang mana kalau sebelum ni kita dah sebut. Para sahabah ini radhiyallahu anhum, mereka ini adalah golongan yang mana sangat, kita katakan, sangat menjaga amalan mereka. Bahkan di kalangan mereka ini kadang-kadang berlumba untuk mengetahui tentang amalan apa yang baik, amalan apa yang bagus, apa yang perlu aku buat. Wasiatkan aku, wahai Rasulullah. Mereka selalu bertanya tentang perkara-perkara yang boleh menambahkan amalan mereka. Dan termasuk di dalam persoalan Muaz bin Jabal ini. So dia bertanyakan kepada Nabi SAW benda yang boleh masuk ke dalam syurga. Dan kita tahu bila Nabi jawab tentang engkau telah menanyakan tentang sesuatu perkara yang sangat besar ini, iaitu isu syurga dan neraka ini, isu yang besar, tuan-tuan. Bukan isu orang kata sampingan-sampingan, tak. Kerana apa? Kerana dengan syurga dan neraka itulah diturunkan agama ini. Diturunkan wahyu. Al-Quran diturunkan dan Nabi diutuskan. Antaranya untuk menentukan syurga dan neraka. Apabila wahyu itu dipertanggungjawabkan kepada Nabi SAW dan juga disampaikan kepada kita, maka bila kita kata, Nabi kata dua perkara ini, masuk syurga dan juga keluar ataupun tidak dimasukkan di dalam neraka ini, ianya berkisar tentang kita boleh buat tak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan kita boleh tinggalkan tak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan kita tak jamin semua orang boleh buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Dan meskipun kalau kita boleh buat, kita tidak tahu takat mana amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada siapa yang boleh mendabik dada dia kata, solat aku inilah yang paling hebat, solat aku inilah yang paling sempurna, solat aku inilah confirm diterima Allah. Tak ada siapa boleh buat, betul tak, tuan-tuan? Begitu juga kadang-kadang kita ini juga terjerumus di dalam melakukan kesilapan. Sebab kita ni kullu bani Adam, setiap anak-anak Adam ini khata', sering melakukan kesalahan. Jadi untuk kita imtisal, untuk kita melakukan awamirillah, segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, maknanya ianya adalah sesuatu perkara yang sangat besar. Dan terhimpun melakukan dan juga meninggalkan ini dalam erti kata taqwa yang kita selalu sebut. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kuntum. Dalam hadis Nabi SAW suruh kita bertakwa dalam keadaan ataupun di mana saja kita berada. Sebab isu untuk kita masuk ke syurga dan juga kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dia isu yang sangat besar. Sebab itu Nabi kata, kamu telah bertanyakan tentang perkara yang sangat besar. Dan hasil daripada soalan itu, maka kita dapat jawapan dia. Apa dia? Yang kalau kita lihat tadi, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi SAW ini mengatakan yang pertama adalah an ta'budallah. Kita beribadat ataupun kita menyembah Allah, hanya Allah sahaja, dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tuqimas solah, tunaikan solat ataupun dirikan solat. Wa tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. Tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Tahajjul bait, dan menunaikan haji. Baik. So saya tak nak
terang panjang tentang rukun Islam itu kerana kebanyakan kita dah tahu. Cumanya kita nak masuk sedikit tentang ala adulluka ala abwabil khair. Baik. Yang pertama, bila Nabi kata, Nabi nak tunjukkan juga pintu-pintu untuk kita melakukan kebaikan. Amalan tambahan kita. Jadi di sini kita dapat lihat yang pertamanya Nabi SAW menyebutkan as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Bagaimana ia jadi perisai? Bagaimana puasa itu menjadi perisai? Antara yang disebutkan oleh ulama, puasa itu menjadi perisai kerana apabila seseorang itu puasa, maka dia akan melemahkan syahwat dia. Dan apabila seseorang itu syahwatnya berasa lemah, maka dia tidak akan ataupun kemampuan dia untuk melakukan kesalahan ataupun melakukan maksiat yang lain itu akan menurun. Dalam erti kata lain, kita akan kurang melakukan maksiat. Saya tengok bulan Ramadan, tuan-tuan. Boleh dikatakan kita boleh jadi semalaikat-malaikatnya. Baca Quran banyak. Boleh qiyam 20 rakaat, 8 rakaat, tambah lagi malam qiyam 10 malam terakhir. Sebab kita puasa. Syahwat kita lemah. Dan kita boleh kuat untuk kita melakukan ibadah. Jadi, bila puasa, lemah syahwat, kurang melakukan maksiat, makanya potensi untuk kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu juga berkurang. Sebab itu disebutkan puasa ini adalah perisai. Perisai daripada kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam nerakanya. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yatfa'ul ma' an-nar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan juga tentang satu amalan yang lain, iaitu bersedekah. Dan para ulama kata puasa, sedekah, yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunat dan juga sedekah sunat. Tak termasuk zakat. Sebab apa? Sebab yang wajib tadi kita dah sebut kat atas tadi. Nabi dah sebut kat atas. Jadi ini tambahan maksudnya adalah puasa-puasa ataupun sedekah-sedekah sunat yang lain. Sama ada kita infak, waqaf, kita berikan kepada sedekah kepada orang dan sebagainya. Dan sedekah yang mana tudfi'ul khati'ah, yang memadam kesilapan ataupun memadam kita punya khati'ah, kesalahan kita. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, bahkan dalam Al-Quran juga menyebutkan, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan memadamkan ataupun menghapuskan perkara-perkara yang buruk. Dan Al-Imam Ibn Hajar menariknya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia sebutkan bagaimana sedekah itu boleh memadamkan kesalahan dan juga seolah-olah memadamkan seperti mana air memadamkan api. Kerana kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga dalam sebuah hadis yang lain, sedekah ini dia memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah ini, mafhum hadis, sedekah ini memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, meredakan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, dia sebutkan apa? Seperti mana kalau kita, orang marah kita, dan kita berlaku ihsan kepada dia, lama-lama orang tu akan lembut tak dengan kita? Lembut, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri kita marah kita, adalah masalah kita, biasalah. Kita kena selalu kena marah je, orang lelaki. Tapi kalau kita buat ihsan sedikit kepada dia, mungkin basuh pinggan ke, basuh baju, sidai baju, vacuum sikit, mop sikit, isteri kita marah dia tu akan jadi reda. Sebab kita berlaku ihsan, kita buat baik kepada dia. Sebab itu bila kita lihat sedekah, ini adalah seolah-olah manifestasi kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang mana dengan kebaikan itu dia akan memadamkan kemarahan.
Dan kenapa sedekah disebutkan antara amalan yang paling baik ataupun kita katakan paling agung? Sebab kalau kita lihat, sedekah itu sebenarnya dia ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apabila kita bersedekah, maka dengan sedekah itu kita sudah berpahala. Kita sedekah, kita dapat pahala dah. Dari satu sudut yang lain, bila kita bersedekah, kita ni telah membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Seolah-olah di sini, dengan satu amalan, sebenarnya kita mendapat dua ganjaran. Satu, disebabkan sedekah itu sendiri dah memang satu perkara yang mulia, yang kita buat kita dapat pahala. Tapi dalam masa yang sama, kita menolong orang lain. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam infak, kita nak bagi bantuan kepada orang. Ulama bincang, infak mana yang lebih baik? Infak kepada orang kebanyakan, ataupun kita infak kepada ahli keluarga ataupun kaum kerabat kita? Ulama kata yang paling baik adalah dengan kita infakkan dahulu, perlu kita utamakan kita infak kepada ahli keluarga kaum kerabat kita. Kerana apa? Yang pertama sebab infak itu sendiri, dan yang kedua, kita dapat pahala juga kerana kita mengeratkan silaturahim. Yang mana dengan orang lain kadang-kadang kita tak dapat. Kadang-kadang kita tak tahu pun siapa yang kita bagi, dan kita tidak ada pertalian pun dengan mereka. Tetapi bila kita melihat kepada sedekah itu, so sedekah itu satu amalan yang satu, tetapi padanya akan berpecahlah pahala kita. Kita akan dapat pahala-pahala yang lain. Pahala sedekah kita dapat, pahala bantu orang kita dapat, pahala menghubungkan silaturahim pun kita dapat. Hanya dengan satu amalan. Sebab itu sedekah itu tuan-tuan, ulama juga bincang, yang mana lebih baik? Secara terang-terangan ke, ataupun secara tersembunyi? Ala kulli hal, ulama bincang, kedua-duanya adalah baik. Yang mana kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in tubdus sadaqat fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah kata, sekiranya kita menzahirkan sedekah kita, fa ni'imma hi, maka itu juga baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tetapi kalau kita memberi dengan keadaan kita menyembunyikan amalan kita itu, maka ianya ada satu tingkatan yang lain, ianya lebih baik. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum min sayyi'atikum, dan dengan sedekah itu ianya akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan juga maha mengetahui. Nak menunjukkan berdasarkan daripada ayat daripada surah Al-Baqarah ini, yang paling afdal ataupun kita kata yang paling baik adalah dengan kita menyembunyikan sedekah kita. Tetapi ulama bincang juga, dalam beberapa hal, kadang-kadang dengan kita menjaharkan ataupun kita mengiklankan kita punya sedekah itu, maka itu pada waktu itu ianya baik. Macam mana? Kadang-kadang manusia ni dia suka berprasangka buruk, kan? Kadang-kadang dia nampak orang ni, dia ni tak bayar zakat ke? Contoh. Dalam keadaan begini, seseorang itu boleh saja kalau dia nak katakan, alhamdulillah, saya dah bayar zakat hari ini. Dia tunjuk resit zakat sebagai contoh. Walaupun kita kata benda tu seolah-olah menunjuk, tapi sebenarnya kalau dia ingin, orang kata apa, untuk meletakkan ataupun orang kata membersihkan diri dia sebagai contoh daripada orang kata dia tak bayar zakat, maka itu dibenarkan. Begitu juga kalau mungkin seseorang itu, kalau kita nampak dia ni ada pengaruh. Dengan pengaruhnya itu, orang kata influencer sekarang. Dia buat, orang lain ikut. Dan ini termasuk di dalam hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan. Siapa yang memulakan satu sunnah ataupun satu perkara yang mana kemudian orang itu mengikut perkara tersebut, maka dia buat itu, orang lain buat perkara tersebut,
pahala tu akan dapat masuk kepada akaun dia. Sebab tu kita katakan tadi, kalau seseorang itu, yang mana kalau dia dalam kategori orang yang berpengaruh, kalau dia buat benda tu akan menarik minat lagi untuk orang lain berbuat, maka pada waktu itu adalah baik untuk dia mengiklankan sedekah dia. Tak kisahlah zakat ke, infak ke dan sebagainya. Supaya orang lain melihat dia, oh, aku pun nak buat juga. So, maka di situ dibenarkan. Tetapi dalam apa hal sekalipun, kita merahsiakan sedekah kita itu adalah yang terbaik. Kerana untuk kita menjauhkan diri kita daripada rasa riak, ujub. Untuk kita merasa, orang kata merasa bermegah dengan diri kita. Baik. So Nabi SAW menyebutkan tentang sedekah. Iaitu sedekah yang mana yang boleh kita sebutkan tadi, boleh kita pecahkan kepada sedekah yang secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Yang mana sedekah itu boleh memadamkan kesalahan kita, boleh memadamkan dosa kita. Dan begitu juga wasalatul rajuli fi jawfil lail. Antara amalan yang lain adalah apabila seseorang itu solat di malam hari. Jawfil lail, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan asna al-lail. Maksudnya dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah di pertengahan malam, di tengah-tengah malam. Maksudnya waktu orang lain tidur, dia bangun untuk dia solat. Kerana apa? Kalau kita boleh lihat dalam banyak-banyak hadis juga, ada yang disebutkan juga dengan fi jawfil lailil akhir. Ada juga yang menyebutkan pada malam, penghujung malam. Sebab itu kalau kita boleh lihat di dalam Jami' al-Ulum, Al-Imam Ibn Rajab mengatakan malam itu dibahagikan kepada 6 masa. Kepada 6 masa. Maka pada pengakhiran malam itu, pada dia kata 5/6 malam ataupun yang maknanya nak dekat-dekat subuh itu juga adalah antara waktu yang mana mustajabnya doa. Kerana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun, iaitu turun dengan selayaknya sifat Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hamba-hambanya yang mana yang memohon ampun pada waktu itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Siapa yang ada hajat pada hari itu memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan permintaan dia. Dan begitu juga yang kita boleh lihat di mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga datang kepada orang yang beribadat pada waktu malam. Kemudian Nabi SAW bacakan tatajafa junubuhum 'anil madaji', iaitu ayat daripada surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17 ni adalah ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji golongan ataupun orang-orang yang bangun pada malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', iaitu dia merenggangkan tulang rusuk dia itu daripada tempat tidur dia. Maksudnya dia tak berada pada tempat tidur dia pada waktu malam untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Nabi SAW mengkhabarkan kepada Muaz tentang ra'sil amri. Paksi yang kita sebutkan tadi, tunjang kepada sesuatu perkara itu, tiangnya dan juga puncaknya. Iaitu tiangnya, asasnya adalah Islam, iaitu syahadah. Kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW itu bersuruh Allah. Tiangnya adalah salat, yang mana mengangkat syariat tersebut sehingga terzahirnya. Sebab itu dalam hadis yang sahih, Nabi kata beza untuk orang yang Muslim, orang Islam, orang yang beriman dengan orang yang kafir ni, ataupun orang yang terkeluar daripada Islam adalah solat. Beza. Orang Islam mukmin solat. Orang yang meninggalkan solat. Sebab itu hukum, kalau kita baca bagaimana perbincangan para ulama tentang hukum meninggalkan solat ni banyak tuan-tuan. Secara sengaja ke, ataupun secara tak sengaja, ataupun secara dengan rasa jahilnya dia, maka ulama bincang panjang tentang solat, tentang hukum-hukumnya. Yang kita maksudkan di sini adalah orang yang meninggalkan solat, terutamanya orang yang menganggap bahawa solat itu tak ada. Apa benda solat-solat ni? Maka dengan keadaan begitu, maka
berbezalah ataupun terbezalah dia. Maknanya kita boleh lihat siapa yang mukmin dan siapa yang berada pada jalan kekufuran, iaitu terkeluar daripada Islam. Wa zurwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Kalau orang yang tak boleh solat, tuan-tuan, payah dia nak berjihad. Kerana pada makna jihad itu sendiri nak menunjukkan pada solat itu sendiri dah ada jihad dia, tuan-tuan. Untuk orang bangun sebagai contoh, untuk seorang bangun solat subuh, bangun di awal pagi, membersihkan diri untuk solat subuh, memerlukan kepada kejuhudan, usaha yang kuat. Kalau orang yang kalah, dia akan tidur, tuan-tuan. Sebab itu kita kata, puncak, bila puncaknya itu ada padanya jihad. Tapi kalau paksi pada tiang yang nak mendirikan puncak tersebut tak ada, seseorang itu tidak akan sampai kepada perkara yang disebutkan sebagai jihad. Pada awal-awal lagi dia dah kalah dah. Kalau solat pun dia tak boleh nak dirikan, bagaimana untuk dia dapat ataupun dia nak merasai bagaimana untuk berjihad? Apatah lagi untuk dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk solat pun dia tak boleh nak bersusah payah. Apatah lagi untuk perkara yang melibatkan nyawa, melibatkan maruah. So benda ni Nabi sebut itu pada setiap peringkat itu, maka makna ada signifikannya pada setiap peringkat tersebut. Kita tak pas ni, kita tak akan lepas peringkat yang seterusnya. Kita tak lepas peringkat itu, kita tak boleh pergi yang seterusnya. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki zalika kulli. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang kunci untuk kita mendapatkan kesemua yang tadi. Apa dia? Kaful lisan. Iaitu Nabi SAW menyebutkan kuffa alaika haza. Nabi kata jaga lidah kita. Kenapa lidah kita ini digambarkan Nabi SAW kepada semua pemilikan yang ada? Kita nak dapatkan Islam, kita nak mendapatkan, orang kata apa, solat itu, dan kita nak mendapatkan jihad itu, ianya berkisar kepada lisan kita. Kalau kita perhatikan, kita renungkan betul-betul, tuan-tuan, kepada ketiga-tiga perkara ini, dia ada kaitannya dengan lisan kita. Apabila kita sebut Islam itu adalah lisan, seseorang yang lidah dia, mulut dia hanya nak keji orang, maki orang, cela orang, Nabi kata itu bukan orang Islam. Sebab itu Nabi kata orang Muslim itu bukanlah ta'an, bukanlah orang yang at-ta'nu, iaitu dia boleh kita katakan mulut dia ni adalah untuk mengeji orang. Nabi kata itu bukan seorang Muslim. Orang yang tak boleh jaga lidah adalah bukan seorang yang Muslim. Bahkan Nabi juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebutkan, Muslim itu adalah orang yang selamat daripada kejahatan dia dan juga daripada lidah dia. Maknanya orang Muslim ni jaga lidah dia. Daripada dia cakap benda yang tak baik, dia cakap benda yang kotor, daripada memfitnah, daripada mencela, daripada orang kata apa, nak menerakakan orang, nak mencelakakan orang. So itu bukan Islam. Sebab itu lidah tu penting. Bagaimana solat pula? Yang berkait dengan lisan juga apabila seorang itu menuturkan perkara-perkara yang mungkin boleh menimbulkan riak. Kadang-kadang solat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang melihat kepada ikhlasnya seseorang itu melakukan sesuatu amal. Bahkan bukan hanya solat saja. Sebab itu kadang-kadang kalau ada orang mulut dia ni jenis memang suka meninggi diri. Bila dia bercakap tu saja, kadang-kadang amalan dia ataupun kita katakan pahala amalan dia tu dah lebur dah. Suka meninggi diri, bercakap. Kalau kata solat tu, solat dia lah yang paling hebat. Tengok cara aku solat. Contoh. Kalau sedekah tu dia lah yang mewawarkan, aku hari ni sedekah RM10. Masjid ni aku sedekah
surau ni aku sedekah, pergi mana-mana aku sedekah, dengan niat untuk riak. Yang menuturkannya apa? Lidah dia. Sebab itu Nabi SAW, siapa Nabi sebutkan, siapa yang boleh jaga lidah itu adalah kunci kepada semua apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita pun dah masuk waktu Isyak. Mungkin saya akan ambil sedikit masa lagi pada kuliah yang seterusnya untuk saya sambung sedikit, untuk kita lihat pada bahagian yang terakhir, iaitu bagaimana Nabi SAW juga menceritakan tentang lidah, tentang untuk kita bertutur, untuk menjaga pertuturan kita. Dan kita akan lihat juga faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada bahagian akhir dan juga daripada keseluruhan hadis ini pada kelas yang akan datang. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita next seterusnya. Dan saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada saya tersilap kata dan bicara, ada terasa dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita dan meletakkan kita di dalam perlindungannya. Dan semoga dengan sedikit perkongsian ini tuan-tuan, kita dapat sama-sama untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari, yang telah kita ambil manfaat daripada hadis ini, daripada sedekahnya, daripada solatnya, daripada puasanya, tatawuk, puasa-puasa sunat yang boleh. Lebih-lebih lagi kita menuju ke bulan Zulhijjah, yang mana kita tahu ada beberapa amalan yang mana Nabi SAW sebutkan, antaranya adalah puasa sunat hari Arafah. Maka ambil peluang, yang mana dalam hadis Nabi SAW, puasa pada hari Arafah ini, kata Nabi SAW, memadamkan ataupun mengampunkan dosa setahun sebelum dan setahun akan datang. Besar pahala tuan-tuan. Bukan senang kita nak dapat promosi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dosa tahun depan diampunkan, dosa yang tahun lepas pun kita diampunkan. Ambil sehari puasa, tapi itu ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Begitu juga dengan kita menghidupkan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan soleh. Tuan-tuan nak puasa setiap hari pun boleh, tak ada masalah. Kerana tidak ada satu amalan yang dikhususkan pada 10 hari pada awal Zulhijjah itu, tetapi kita bebas untuk kita melakukan segala amal soleh. Baca Quran, nak puasa, nak solat sunat banyak. So kita gunakan masa-masa tersebut, yang mana kita katakan masa-masa yang istimewa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.